Sedih lah sebab dulu kehidupan normal. Bulan ni memang tak sangka mak akan terbaring terus. Tak pernah rasa susah dulu, sekarang dah rasa. Taiping Perak. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini ke Kampung Potong Pinang menjejaki keluarga Nurliza Muhammad Kepli, 44 tahun, yang mengalami kesempitan hidup bersama keluarganya. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama anak-anaknya, Nur Maisarah Serudin, 14 tahun, dan Nur Munirah Serudin, 11 tahun. Ibu tunggal kepada dua cahaya mata ini terus berjuang demi anak-anak untuk meneruskan kehidupan. Sebagai ketua keluarga, dia bertanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Namun, semua terbatas dengan apa yang menimpa dirinya. Pada awal tahun 2019, Nurliza mengalami sakit strok dan tidak mampu duduk serta berjalan. Kemudian, dia mengambil keputusan ke hospital untuk dibuat pemeriksaan. Namun, hasil pemeriksaan oleh pakar perubatan mendapati Nurliza menghidap sakit saraf kritikal dan dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan susulan. Malangnya pada Ogos 2022, Nurliza sekali lagi diserang penyakit strok dan sehingga kini dia hanya terlantar di atas katil. Nurliza pernah bekerja sebagai operator kilang di sekitar Taiping Perak. Dia bekerja di situ hampir 20 tahun dengan anggaran berpendapatan RM2,000 sebulan. Namun, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, dia hilang pekerjaan dan tiada sumber rezeki untuk menyara keluarganya kerana dia jatuh sakit lumpuh sehingga kini. Dia tetap teguh dan terus bersemangat dalam menghadapi dugaan hidup ini. Sedih lah sebab dulu kehidupan normal. Bulan ni memang tak sangka mak akan terbaring terus. Tak pernah rasa susah dulu, sekarang dah rasa. Nur Eliza Muhammad Kepli, 36 tahun, adik bongsu kepada Nurliza dari 5 adik-beradik. Eliza tinggal di belakang rumah kakaknya. Mujurlah, ibu kepada 3 cahaya mata ini sedikit sebanyak dapat memikul tanggungjawab membantu keluarga kakaknya dikala mereka memerlukan bantuan. Kasih sayang seorang adik terhadap kakaknya tidak berbelah bahagi. Air dicincang tak akan putus. Setiap hari, Eliza akan mendengar suara jeritan kakak memanggil-manggilnya untuk mendapatkan bantuan darinya. Menurut Eliza, suara jeritan itu ibarat isyarat kakaknya sedang mengalami kekejangan saraf. Rasa sakit kot, rasa kesakitan. Sebab saya selalu kalau dia jerit tu, saya selalu pegang kaki dia, akan jadi keras. Dia macam kejang lah. Selalu macam tu lah. Tangan kaki dia. Tapi saya tak tahulah dia nak apa yang lain. Kita tak faham. Tak tahu apa yang dia nak. Dia cakap tak boleh. Kekejangan yang dialami Nurliza membuatkan Eliza terpaksa memberi ubat menahan sakit kepada kakaknya.
Menurut Eliza, ubat tahan sakit perlu dihancurkan terlebih dahulu sebelum menjadi serbuk sebelum dicampur ke dalam susu kerana kakaknya tidak boleh makan dan minum seperti orang lain. Menurutnya lagi, dia akan membawa kakaknya mendapatkan rawatan fisioterapi sebulan sekali di hospital. Bagi Nurliza, meskipun tidak dapat menjalani kehidupannya normal, dia tetap bersyukur kerana adiknya sentiasa berada di sisinya. Baik sangatlah dengan saya. Dengan semua orang dia baik. Dia tak pernah lah rungut ke apa ke, jaga anak tanpa suami dia. Dia ibu tunggal. Saya selalulah membantu dia lah kalau apa-apa ada masalah ke apa. Dia pun kalau macam saya ada masalah apa pun dia bantu saya lah. Dari segi rumah saya kena ni lah, jaga anak-anak dia, makan minum anak dia, sekolah. Semualah yang berkaitan dengan rumah semua. Kalau macam dia nak pergi klinik ke mana semua saya yang bawa. Nurliza diuji dan diduga dalam keadaan lumpuh. Dia banyak kali muntah dan setiap hari dibersihkan oleh adiknya. Keadaan yang menimpa Nurliza kini membuatkan adiknya terus tabah untuk menghadapi dugaan. Setiap 3 bulan, Nurliza akan menjalani rawatan susulan di hospital. Itulah, nak buat macam mana. Dia dah tak ada siapa nak ni dia. Saya terpaksa lah jaga juga. Macam mana, saya reda lah dia jadi macam ni. Sedih lah sebab dulu kehidupan normal. Bulan ni memang tak sangka lah mak akan terbaring terus. Tak pernah rasa susah dulu, sekarang dah rasa. Itulah, nak buat macam mana. Dia dah tak ada siapa nak ni dia. Saya terpaksa lah jaga juga. Macam mana, saya reda lah dia jadi macam ni. Nur Maisarah, pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Taiping, Perak. Dia adalah pelajar tingkatan 4. Di waktu persekolahan, Nur Maisarah akan menaiki bas sekolah untuk pergi dan balik sekolah. Jarak dan masa perjalanan dari rumah ke sekolah mengambil masa 20 minit. Kasih sayang seorang ibu saudara terhadap anak saudara tiada nilainya. Eliza sekeluarga amat bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Dia memasak sayuran dan menggoreng telur untuk dijadikan santapan makan tengah hari buat anak saudaranya. Eliza sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat anak saudaranya tidak mengikat perut dan kakaknya sembuh seperti sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikkana fima razaqana wa qina azabannar. Ya Allah, katilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jangan kami dari azab neraka. Maisarah dan Munirah amat bersyukur dengan rezeki yang sedia ada dan baginya cukuplah sekadar untuk dijadikan juadah makan tengah hari buat mereka. Memang saya tak boleh pergi manalah kalau tak boleh tinggal dia. Anak dia kan kecil lagi, tak berapa nak pandai. Tu kalau tengah-tengah malam kalau jerit saya kena datang. Pintu kena sentiasa ni lah ketuk. Anak dia memang tak sedar. Kena ni lah urut-urut kaki dia bagi dia tak kejang. Tangan-tangan semua tu. Pujuk-pujuk dia lah.
Kata sabar, kata sakit ni, kata semua orang bersakit, tapi kita kena sabarlah. Itu je lah. Kalau Mak Su tak ada, kami tak tahu macam mana dengan keluarga kami semua. Kami tak tahu nak jaga macam mana. Terima kasih sangat Kak Mak Su. Berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, kasih sayang seorang anak membawa ke syurga. Nurliza hanya mampu makan dan minum dengan susu formula khas. Setiap hari, Maisarah memberi susu kepada ibunya melalui tiub yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Menurut Maisarah, ibunya memerlukan susu yang sesuai agar sentiasa kenyang dan sihat. Maisarah perlu memberi susu itu setiap 4 jam, 6 kali sehari kepada ibunya untuk terus bertenaga menjalani kehidupan. Saya tak letih pun sebab mak sendiri kan. Saya akan macam jaga mak macam tu lah. Saya takkan bagi mak sakit apalah. Sentiasa urut kaki, bagi mak rehat lah, tenang apa semua. Zuraidah Ramli, 56 tahun, guru besar Sekolah Kebangsaan Seri Aman, Pokok Asam, Taiping, Perak. Dia mengetahui perkabaran ini melalui Munirah yang merupakan anak murid di sekolahnya. Dia amat bersimpati dan melahirkan rasa teramat sedih akan perihal yang berlaku terhadap keluarga ini. Dia juga akan memastikan Munirah mendapat pembelajaran yang sempurna dan berjaya di masa akan datang. Sebagai pentadbir sekolah lah, kita memainkan peranan memastikan bahawa adik Munirah ni hadir ke sekolah sepenuhnya, memastikan dia mengikutilah pembelajaran ini tanpa cicik. Kerja sekolahnya kita pastikan dia siapkan. Apa saja yang bantuan berkaitan dengan pelajaran, kita cuba sehabis baik untuk membantu dia bagi meringankan beban lah, sebab kita tahu Kak Liza ni macam ni kan. Cikgu Zuraidah sanggup meluangkan masa mengulang kaji pelajaran demi melihat adik Munirah berjaya di masa akan datang. Cikgu Zuraidah juga tidak pernah berputus asa mengajar adik Munirah demi memastikan cita-citanya tercapai. Adik Munirah bercita-cita menjadi seorang doktor. Kata sabar, kata sakit ni, kata semua orang bersakit, tapi kita kena sabarlah. Itu je lah. Mendengar kisah Nurliza, Syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil Syarikat Faiza Zon Utara, Pengurus Cawangan Utara, Meja Setiawan Perwira Muhammad Wazir bersara hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran Syarikat Faiza Sendirian Berhad, sesuai untuk Nurliza sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Adik, ini adalah buku supaya dia menjadi inspirasi pada adik. Baca buku ni dan faham macam mana dia inspirasi Haja Faiza bermula berniaga dalam ni. Semoga adik nanti masa depan mungkin jadi peniaga yang bagus. Sama. Okay, adik, ini adalah sebahagian dari sumbangan daripada Syarikat Faiza. Semoga ia dapat membantu adik sekeluarga.
Terima kasih atas sumbangan ini. Sama. Persatuan Kebajikan Masyarakat Marhain PKMM Taiping Perak. Persatuan ini ditubuhkan pada tahun 2019. Matlamat persatuan ini menyalurkan maklumat asnaf serta memberi bantuan asnaf yang memerlukan bagi meringankan beban mereka. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Presiden PKMM Taiping Perak berbesar hati memberikan sumbangan keperluan lampin pakai buang dan susu kepada Nurliza. Dengan sumbangan ini, sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban Nurliza. Atas inisiatif kami, kita cubalah panggil pelbagai pihak untuk membantu lagi, memandangkan beliau juga seorang ibu tunggal dan mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. InsyaAllah kita akan teruskan selagi mana ada pihak yang memerlukan di Taiping ni dan sekitar Taiping. Selain itu, persatuan ini turut menyumbangkan khidmat jururawat sukarela bagi keperluan Nurliza. Sumbangan ini juga dapat meringankan beban kos pemeriksaan kesihatan yang Nurliza hadapi. Nurliza sekeluarga amat bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Saya teringat kata-kata ustaz yang pernah saya dengar dulu, bahawa jika kita pemudahkan urusan seseorang insan yang lain, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Jadi itulah yang kami pegang sekarang ni. Saya rasa berdoa untuk mak, saya reda apa yang jadi. Supaya mak cepat sihat. Saya harap dia boleh sembuh lah. Harap anak-anak dia dapat jagalah mak dia. Kalau saya apa-apa ke, boleh jaga mak dia. Harap dia sihat lah, kata. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 6 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Nurzuwana Muhammad Nur. Keluarga Muhammad Fairuz Ripin. 1 keluarga dari negeri Terengganu, keluarga Hanisah Takzim. 1 lagi keluarga dari negeri Kelantan, keluarga Haslizah Jusoh. Menelusuri ke utara negara, 1 keluarga dari negeri Pulau Pinang, keluarga Muhammad Jamil Mustafa Elias Tapa. Manakala 1 lagi keluarga dari negeri Kedah, keluarga Nurjanah Kamir. Dan keluarga Husin Muhammad Nazir dari negeri Perak. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan